الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Balighu anni walau ayat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Bustanul Arifin, iaitu salah sebuah kitab yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Syekhul Islam Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-15, dan muka surat 15 pada perenggan yang di bawah. Kita masih lagi berada dalam bab yang pertama, dan kita sambung pada muka surat 15 pada perenggan yang di bawah. Katanya para ulama radhiyallahu anhum beranggapan bahawa sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah didahului dengan hadis ini: innamal a'malu binniyat. Di antara mereka yang telah berbuat demikian ialah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka beliau telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini, di mana kitab hadis karangan Imam Al-Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Baik, jadi dalam bab yang pertama ni, dia menghuraikan pada kita mengenai menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Jadi dalam menghuraikan bab ini telah dikeluarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis yang sangat terkenal, hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, iaitulah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud hanya segala amal itu dikira mengikut niat, dan hanya yang diperolehi oleh setiap seseorang daripada amalannya mengikut apa yang diniatkannya. Maka sesiapa adalah hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau kerana mahu berkahwin kepada seorang perempuan, maka nilai hijrahnya seperti yang diniatkannya itu. Jadi muslimin dan muslimat, dalam hadis ini para alim ulama telah menerangkan pada kita bahawasanya sebaiknya segala kitab yang dikarang oleh para alim ulama lebih elok, terbaik dimulakan dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Jadi disebut tadi salah seorang ulama yang telah melakukan perkara demikian, iaitu dalam kitabnya hadis yang pertama diletakkan ialah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ulama itu ialah Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kitab sahihnya, dan kita mengaji kitab sahih Imam Al-Bukhari. Maka hadis yang pertama yang diletakkan ialah hadis innamal a'malu binniyat. Pasal di situ nak menunjukkan tentang segala amalan kita dikira berdasarkan niat. Bila kita menulis kitab, maka penulisan kita itu akan dikira oleh Allah mengikut niat. Kalau kita buat kerana Allah, maka Allah lah yang kita dapat, maknanya redha Allah lah. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita karang kitab untuk mendapatkan keduniaan, untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan upah yang tinggi, untuk mendapatkan kemasyhuran, terkenal, orang puji, orang angkat kita, maka itu yang diniatkan, maka yang itulah kita dapat. Maksudnya kita tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat, Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis yang pertama ialah hadis ini nak ajar kita segala-galanya, bukan hanya sekadar nak tulis kitab kena ikut niat yang betul, tapi segala-galanya. Kita yang membaca juga, dan kita yang membeli kitab tersebut, yang mempelajari kitab tersebut, yang membaca kitab tersebut, kita juga hendaklah berdasarkan niat yang betul. Dan kalau kita baca, kita belajar, kita beli dengan niat nak mendapatkan ilmu kerana Allah, maka yang itulah yang kita dapat. Allah akan redha kepada kita. Tapi sebaliknya kita tak dapat apalah. Kalau kita membeli untuk nak menunjuk, nak riak, berdosa pula. Bukan sekadar tak dapat apa, bahkan mendapat dosa pula, dan mendapat perkara yang tak eloklah. Dan begitulah segala kerja, segala amalan mesti seluruhnya berdasarkan niat. Jadi kalau semuanya, segala amalan kita, segala kerja kita, segala usaha kita, kita laksanakan hanya semata-mata kerana Allah, dan maka pada saat itu segalanya dikira ibadat di sisi Allah, dan segalanya kita akan mendapat pahala, setiap masa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara yang besar. Itu yang ulama sebut, kan ulama dah terang pada kita muslimin dan muslimat yang telah pun kita huraikan dulu.
Kan ada ulama kata kita ni sebagai orang Islam yang beriman pada Allah, kita nak cuba sampai kepada tingkatan al-arifin. Dan kita nak usaha nak tingkatkan diri kita ni, kita nak jadi hamba Allah yang sampai tingkatan yang tertinggi yang dinamakan tingkatan al-arifin. Tingkatan al-arifin ialah satu tingkatan yang di situlah tingkatan para sahabat ridwanullah, tingkatan para salafus salih, tingkatan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sifat mereka yang telah mencapai ke tahap al-arifin ni ialah manusia yang mereka melakukan semua perkara, segala-galanya, setiap perkara, daripada perkara yang kecil sampailah perkara yang besar, semuanya mereka laksanakan semata-mata kerana Allah. Tu dia muslimin dan muslimat. Walaupun benda yang remeh sekalipun, benda yang kecil sekalipun, tapi dibuat kerana Allah. Apatah lagilah benda-benda yang besar, benda-benda yang hebat, maka dia akan buat semuanya kerana Allah. Jadi orang macam ni, kata ulama, sudah mencapai ke tahap tingkatan al-arifin, tingkatan yang tertinggi. Yang hari ni pun kitab kita yang bertajuk Bustanul Arifin. Bustanul Arifin maksudnya taman-taman orang yang arif, orang yang arifin. Orang yang arifin ialah orang yang ingat Allah. Orang yang arifin ialah orang yang kenal Allah. Orang yang arifin ialah orang yang rapat sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak capai ke tahap ini. Dan orang macam ni memang dia tak berani dah nak buat dosa. Tak berani, tak terasa nak buat dosa, takut. Kalau terlintas nak buat dosa ni takut. Terlintas tu pun dia takut dah. Dia takut sungguh dengan dosa ni pasal takut kemurkaan Allah. Jadi ini manusia yang cukup hebat. Dan kita nak usaha mencapai ke tahap tersebut lah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, pasal itu disebut tadi, sebaiknya setiap kitab dimulakan dengan hadis ini. Imam Al-Bukhari memulakan kitab sahihnya dengan hadis ini, padahal kitab sahih Al-Bukhari ialah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim yang paling sahih, yang paling sempurna, yang paling sahih, yang tak ada cacat cela adalah Al-Quran Al-Karim. Yang paling mulia, yang paling hebat, Al-Quran. Kemudian kata ulama yang kedua jatuh kepada hadis sahih, kitab sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kan sejarah menyatakan pada kita, dia menghafal sebanyak 600,000 hadis. Ini Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ni dalam hidup dia menghafal sebanyak 600,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia nak tulis kitab tu, yang 600,000 hadis yang dihafal tu, dia tapis dulu. Dia tengok dulu, dia cek satu persatu ni. Bayangkan 600,000 hadis, dia cek satu persatu. Nak tengok hadis mana yang paling sahih, dan hadis itulah yang akan dimasukkan dalam kitab sahihnya. Dan masa ditulis kitab sahih dia, ditulis di hadapan Kaabah. Masa dikarang kitab Sahih Bukhari itu. Dan setiap kali dia dah tapis satu hadis, dan hadis ini memang hadis yang sahih, dia akan solat sunat dulu. Sembahyang berrakaat, ada riwayat kata sampai 12 rakaat dia sembahyang. Setiap satu hadis. Bila dah sembahyang, minta petunjuk daripada Allah, minta hidayah, minta kekuatan daripada Allah. Lepas selesai, barulah ditulis hadis itu dalam kitab dia. Bayangkan dalam kitab Sahih Bukhari ada lebih 6,000 hadis. Setiap satu hadis Imam Al-Bukhari akan salat 12 rakaat. Ini Imam Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, ulama besar dan yang paling hebat dalam bidang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pasal itu kata ulama menjelaskan pada kita kitab Sahih Al-Bukhari yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Jadi kitab Sahih Al-Bukhari dimulakan dengan hadis yang pertama, itulah hadis innamal a'malu binniyat. Tu dia. Dan begitulah juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, pengarang kitab kita yang kita baca hari ini, itu Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kan kita mengaji kitab Al-Arba'in Hadithan, hadis 40. Kitab hadis 40 salah satu kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekhul Islam Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dia juga meletakkan hadis yang pertama dan kitab tersebut ialah hadis innamal a'malu binniyat. Bukan sekadar itu, kita baca pula kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin juga dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Syekhul Islam Imam An-Nawawi ini digelar Al-Hafiz Al-Imam Al-Syekhul Islam An-Nawawi rahimahullah. Nak kata tingginya ilmu dia. Dan dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang pertama dan kitab ni ialah innamal a'malu binniyat. Sebab nak tunjuk pada kita penting sungguh hadis ini. Kerana dalam hadis ini menerangkan tentang Islam, tentang ilmu Islam, tentang amalan kita dan sebagainya. Jadi segala-galanya, seluruh akan berdasarkan niat kita. Kena ingat situ. Mana setiap perbuatan kita semuanya akan dinilai oleh Allah berdasarkan niat. Kerana semuanya dilihat, semua amalan kita dicatat dan semua nanti akan diadili oleh Allah di akhirat. Jadi kalau niat betul, alhamdulillah lah, bangkit di akhirat kita selamat. Tu niat kita betul. Tapi kalau sekiranya kita dengan amalan dengan niat yang tak betul, maka boleh rosaklah, yang menyebabkan bangkit di akhirat kita menyesal. Sembahyang punya banyak dekat dunia, ibadat macam-macam dekat dunia, last sekali pergi akhirat satu solat pun Allah tak terima. Menyesal tuan-tuan, menangis situ. Frasnya tengok satu solat pun Allah tak terima, satu ibadat pun Allah tak terima. Pasal apa? Pasal niat tak betul. Tu bahaya. Jadi pasal itu disebut tadi pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Baik, katanya lagi. Dan berkata Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, seandainya aku mengarang sebuah kitab, sudah tentu akan ku mulai dengan hadis ini. Dan di dalam riwayat lain beliau berkata, sesiapa yang hendak mengarang kitab, maka hendaklah ia memulakannya dengan hadis ini. Ini dipesanlah oleh ulama yang bernama Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah. Dipesan nak karang kitab, nak tulis kitab, mulakanlah dengan hadis ini. Baik. Dan kami telah meriwayatkan daripada Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala pada apa yang telah saya baca di awal kitab beliau yang bernama Al-A'lam, yang merupakan syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, adalah para ulama yang dahulu menganggap sangat baik mendahulukan hadis ini sebelum membuat sesuatu perbuatan, bermula daripada segala urusan agama sampai kepada segala urusan dunia, kerana bersangatan hajat kepadanya di dalam segala keadaan. Dan telah sampai kepada kami daripada perkataan ulama salaf radhiyallahu anhum perkara yang banyak sekali, yang keseluruhannya menambahkan penting dan perlunya hadis ini untuk didahulukan sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan. Telah dah tu. Jadi kata Syekhul Islam Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia menerangkan pada kita ulama yang bernama Imam Al-Khattabi yang telah mengarang kitab yang bertajuk Al-A'lam, kitab yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Dia menjelaskan kepada kita adalah para ulama
menganggap sangat baik mendahulukan hadis ini sebelum membuat sesuatu perbuatan, daripada segala urusan agama sampailah kepada urusan dunia, segala-galanya. Maknanya nak peringat kita lah, kita kena ingat selalu setiap perbuatan yang kita nak mulakan, ingat akan hadis ini, ingat niat kita ni, niat yang macam mana, ingat balik. Nabi dah pesan semuanya berdasarkan niat. Kalau baik niat kita, insya-Allah amalan kita baik diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak baik, maka sebaliknya, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah. Itu jelas. Kan kita mengaji kitab hadis Qudsi. Dalam kitab hadis Qudsi ni ada satu hadis Allah Ta'ala menerangkan pada kita bagaimana di akhirat nanti akan dihadap ada seorang hamba Allah ni, Fulan bin Fulan ni, datang menghadap Allah. Bila saja dia menghadap Allah Ta'ala, maka pada saat itu dibentangkan di hadapan Allah lembaran amalan dia, amalan orang ni dekat dunia dahulu. Bila saja amalan orang ni dibentang di hadapan Allah, maka pada saat itu tiba-tiba Allah panggil malaikat. Allah kata, alqu hadhih, ambil amalan orang ni, buang, kata Allah, buang. Jadi malaikat tanya, pasal apa nak buang? Pasal semua ibadat ni, dalam amalan dia ni, ibadat dia buat baik, dia buat ni, buat macam-macam. Jadi Allah jelaskan dalam hadis Qudsi ni, Allah kata sesungguhnya orang ni dia melaksanakan ibadat, melaksanakan amalan, niatnya bukan nak redha aku, bukan kerana Allah, mungkin kerana dunia lah, kerana